Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung kita punya discussion dalam konstruk soalan creating, mencipta, dan kita masuk kepada chapter 4, iaitu di bawah chapter electromagnetism. So boleh rujuk kepada buku masing-masing. Muka surat 183. Soalan nombor 18, Melaka 2012. Diagram 18 shows a simple motor to lift up the load. Using appropriate physics concept, explain the use of suitable equipment to design a motor which enable to move faster and to bring heavier load. So dalam soalan creating ni, kita diberi satu masalah dan kita nak menyelesaikan masalah menggunakan fizik konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita kena tahu apa masalah yang diberi dan apa yang dia nak suruh kita buat untuk menyelesaikan masalah tu. So kita nak buat satu motor yang boleh bergerak dengan pantas, faster, dan boleh mengangkat beban yang berat. Your answer should include the following aspect. So aspeknya diberi, so maknanya kita kena jawab setiap aspek yang diberi. So aspek yang pertama ialah the diameter of the coil. Jadi untuk kita membina sebuah elektrik motor, kita menggunakan konsep electromagnetism. Ini kena ingat baliklah bagaimana elektrik motor bekerja. Elektrik motor ni apa dia? Electric motor is an electrical device that change the electrical energy to mechanical energy. Itu yang kita panggil sebagai electric motor. Dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanik. Macam mana cerita dia? Cerita dia, contoh paling mudah kita ambil kipas lah. Kipas ni fungsi dia akan berputar bila kita tekan switch. Bila kita tekan switch, apa yang berlaku ialah our circuit is complete. So the current flows. Maka di situ adanya electrical energy. Dan kesan daripada current flows through the fan. So what happen? The blade will rotates. Berlakulah putaran bilah kipas tu. Jadi bila bilah kipas kita tu berputar, bermaksud ada satu energi yang terhasil. Dia bergerak tetapi pada kedudukan yang tetap. Maknanya dia tidak melibatkan perubahan kedudukan. Kedudukan yang sama, cuma dia bergerak dalam bentuk rotation. Maka itu kita panggil mechanical energy. Kalau dia bergerak melibatkan perubahan position, kedudukan, itu kita panggil kinetic energy. Jadi itulah fungsi elektrik motor. Bila kita tekan switch, ada current flows, ada electrical energy, kesannya dia rotates, maka ditukar kepada mechanical energy. Konsep yang dia guna dalam kita punya elektrik motor ialah dia menggunakan the effect of force on a current carrying conductor in a magnetic field. Kita ada satu konduktor kita dalam bentuk coil yang diletakkan di dalam permanent magnet. So bila current kita tekan switch, bila current flows through the coil, maka dekat kita punya coil dia produce magnetic field. Jadi kesannya dekat kita punya coil tu akan ada dua magnetic field. Satu kesan daripada electromagnet dan satu lagi kesan daripada permanent magnet. Maka bila kita ada lebih daripada satu magnetic field, kesannya kedua-dua magnetic field itu akan saling bertindak, will interact to each other and produce a new magnetic field that we call as catapult field. So daripada catapult field, ataupun kita panggil juga dengan nama istilah resultant magnetic field, dia menghasilkan resultant force. Dan bila kita kata force ini menyebabkan coil kita tu bergerak. Cuma bila kita punya konduktor tu dalam bentuk coil, dia menghasilkan two forces, a pair of forces, di mana kedua-dua force itu magnitude dia sama,
cuma dia bertentangan arah. Itulah yang menyebabkan kita punya coil tu akan rotates. Okey. Untuk kita menentukan the direction of rotation itu, kita boleh guna the Fleming left hand rule. Left hand rule kita guna untuk cari force. Dan bila kita dapat force, kita tahulah direction of motion ataupun direction of rotation dia. Okay. Jadi sekarang ni untuk kita punya motor tu berputar dengan lebih laju, maka kita kena hasilkan force yang besar. Bagaimana nak dapat hasilkan force yang besar? Okey, ada 4 faktor yang mempengaruhi the magnitude of forces, the speed of rotation. Faktor pertama ialah dari segi the strength of permanent magnet yang kita guna. Kalau kita guna magnet yang lagi kuat, a stronger magnet, so kesannya dia produce force yang lagi besar, maka dia punya motion dia lagi laju. Yang kedua, dari segi the number of turns of coil. Kalau kita guna number of turns of coil yang lagi banyak, maka dia akan produce force yang lagi besar. Maka dia punya motion dia lagi laju. Yang ketiga, kita guna atau tidak SIC. Apa dia SIC? Soft iron core. Di mana kalau kita guna SIC ni ada satu sifat dia, iaitu dia boleh increase the strength of magnetic field. Kenapa? Sebab dia boleh attract the magnetic field lines. Maka kesannya kita punya magnetic field lines tu jadi rapat-rapat, maka kita katakan kita punya magnetic field tu lah akan jadi lebih kuat. Okey. Dan faktor yang keempat iaitu dari segi the magnitude of currents. Adakah current flows tu besar ataupun kecil? Yang menyebabkan terhasilnya elektromagnet. Kalau kita guna current yang lagi besar, elektromagnet kita lagi kuat. Maka bila elektromagnet kita lagi kuat, dia menghasilkan force yang lagi besar. Dan force yang lagi besar menyebabkan motion dia lagi laju. So that are the 4 factors that affect the magnitude of forces, the speed of motion. Okay, 4 faktor So kita kena ingat yang tu. Okay, yang pertama dia tanya dari segi, kita balik pada soalan. Aspek pertama dari segi diameter of coil. Okay, kita nak guna diameter of coil yang macam mana? So diameter of coil yang kita nak guna, kita guna diameter of coil yang kecil. Kenapa kita guna diameter of coil yang kecil? Diameter of coil yang kecil. Dia berbeza dengan diameter of wire of coil. Diameter of coil ni kita punya ini kita punya coil. Okay. Adakah kita nak guna diameter of coil yang, sebab kita bila kita punya coil ni dia berputar, bila kita kata berputar, maka dia menghasilkan satu bulatan lah. So bila bulatan dia adalah diameter. Jadi diameter tu merujuk pada diameter of coil. Satu lagi kita ada diameter of wire of coil. Itu ialah the thickness of wire. So dari segi thickness, kita nak wire yang resistance dia rendah supaya current yang flow tu tinggi. So untuk dapat resistance yang rendah, dawai kita kena tebal, diameter yang besar. Diameter of wire yang besar supaya resistance-nya rendah. Tapi dari segi diameter of coil, kita kena guna diameter of coil yang lagi kecil. Sebab bila dia lagi kecil, dia lagi ringan, lagi senang nak dia berputar. Easy to rotate. Macam cikgu cakap sebelum ni, perkataan easy tu kalau boleh, kita ada ayat lain, kita gunalah ayat lain. Elakkan menggunakan perkataan easy. Tapi kalau dah tak ada dah idea lain, gunalah. Easy to rotate, can move faster. Okay, move faster ni boleh ke tak boleh? Kita tengok dalam soalan ada dah? Ada dah. So bila dalam soalan ada, maknanya kita tak boleh gunalah kita punya reason move faster ni. Okay. Kita kena cari yang lain. Lighter boleh? Okay, boleh. Okay. Tu yang pertama. Yang kedua dari segi thickness of wire. Okay, yang ni baru thickness of wire. Maka thickness of wire, kita kena pilih wire yang tebal, thick ataupun big. Kenapa? Sebab lagi tebal wire kita, kesannya resistance dia akan jadi lagi rendah. Ini yang kita belajar dalam tajuk electricity, di mana resistance of conductor is directly proportional to the length of wire but inversely proportional to the cross-sectional area.
where the cross-sectional area is the thickness of the wire. Okay. Jadi bila kita kata dia inversely proportional, bermaksud kalau kita nak dapat current yang besar, kena resistance yang rendah. Untuk resistance yang rendah, cross-sectional area dia kena besar. Ataupun wire yang lebih tebal. Okay. Dan bila resistance kita rendah juga, dia boleh menyebabkan kehilangan tenaga dapat dikurangkan melalui penghasilan haba, heat. So the less heat release. So the less heat loss, energy loss kita panggil. Boleh juga reason lain kita boleh bagi. Okey, selesai dua. Yang ketiga, dari segi the strength of magnet. Yang ni yang cikgu cakap tadi lah. Kita ada 4 faktor yang mempengaruhi the speed of rotation of the coil. Dan salah satunya ialah the strength of magnet. Maka kita kena guna magnet yang kuat lah. Sebab kita nak dia pusing lagi laju. Bila dia pusing laju, dia boleh angkat objek yang berat. Okay. So, bila kita guna magnet yang kuat, kesannya kita punya number of magnetic lines, magnetic field lines lebih banyak. And more magnetic field lines, lebih banyak lah. Okay, more magnetic field lines. Magnetic field lines are closer to each other, produce a larger resultant force. Kita tak boleh sebut high speed sebab kita tak boleh sebut move faster sebab tu dah ada dalam soalan. Kalau kita kata high speed boleh, high speed of rotation boleh. Sebab dia tak sama, asalkan ayat tu jangan sama dengan apa yang dah ada dalam soalan. Ayat lain tetapi maksud dia sama, tak apa. Maksud sama tak apa, yang penting ayat tu kena berbeza dengan yang dah ada dalam soalan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dari segi the number of turns. Misalnya number of turn ni kita adalah number of turns of coil. Okay, number of turns of coil mesti kita nak yang lagi banyak. Sebab lagi banyak number of turns of coil, magnetic field kita lagi kuat. Okay. Produce larger resultant force. Cuma kalau dah ada ayat tu, kita jangan repeat. Cari ayat lain. Can lift heavier load. Boleh tak heavier load? Heavier load dah ada. So dah ada dalam soalan, kita tak boleh gunalah. Kita tak boleh guna dah. Okay. Produce larger resultant force, stronger magnet, stronger electromagnet. Boleh? Sebab bila lagi banyak kita punya turns, current kita akan flow lagi lama dekat dalam tu. Magnet dia lagi kuat. Stronger electromagnet. Okay. Tu yang keempat. Yang kelima, the shape of magnet. Jadi the best shape of magnet, kita kena ambil yang curve ataupun dalam bentuk concave. Magnet kita dalam bentuk curve. Dia melengkung macam tu. Magnet kita melengkung. Melengkung ke dalam ataupun melengkung ke dalam ni kita panggil dia concave lah. So kita akan ada dua pole, sebelah north, sebelah south. Ni kita panggil curve magnet ataupun concave magnet. Di mana bila kita guna curve magnet atau concave ni, magnetic field yang dihasilkan tu adalah uniform dalam bentuk garis lurus. Tetapi bila dia curve, so kesannya kita punya magnetic field tu dia jadi macam ni. Ini kita panggil radial magnetic field. Dia akan produce radial magnetic field, yang mana magnetic field kita tu dia tertumpu pada satu titik, converge at one point, menyebabkan kita punya force tu lagi kuat, maka speed of rotation dia lagi tinggi. Produce radial magnetic field. Itu reason yang kita beri untuk characteristic of curve or concave magnetic field. Produce radial magnetic field. Magnetic field converge at one point, tertumpu pada satu titik. Produce constant pair of resultant force. Resultant force dia adalah constant sahaja. Maka dia punya rotation dia tu akan jadi uniform lah, speed dia. Okay. So itu 5 aspek. So kita kena jawab setiap satu aspek kena ada sekurang-kurangnya satu karakteristik dengan satu reason ataupun justification ataupun explanation. So ada 5, kita jawab 5 lah. So dapatlah 10 markah. Okay. So habis soalan nombor 18. So kita bergerak kepada soalan nombor 19. Ini adalah soalan SPM tahun 2011. Diagram 19 shows an electric bell.
Okay, electric bell kita dah belajar. Is application of electromagnet. So electromagnet, apa dia? A magnetic field produced when a current flows through a conductor. A magnetic field produced when a current flows through a conductor. Current flows bermaksud adanya elektrik. Magnetic field produced maksudnya ada magnet. So bila kita combine, dia jadilah elektromagnet. Okey. Jadi elektromagnet ni dia boleh jadi kuat, dia boleh jadi lemah. What are the factors affect the strength of electromagnet? Yang pertama, dia bergantung kepada magnitude of current flows. Kalau lagi besar current flows, maka lagi kuatlah elektromagnet kita. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita punya konduktor tu mempunyai turns, lilitan. Jadi dia bergantung kepada number of turns. Jadi bila dalam bentuk turns, dia adalah dalam bentuk coil lah. Jadi dia bergantung kepada number of turns of coil. Di mana lagi banyak number of turns of coil yang kita guna, maka dia akan produce stronger electromagnet. Faktor ketiga ialah the usage of SiC, penggunaan soft iron core. So kalau kita guna SiC, magnet kita lagi kuat, elektromagnet kita lagi kuat. Okey, itu konsep yang kita dah belajar. Okay, bila elektromagnet kita kuat, dia boleh produce force yang lagi kuat lah. When the switch is on, the bell rings continuously and produce weak sound. Okay, ada problem kat sini. Dia berbunyi loceng kita, tetapi bunyinya slow lah, orang panggil slow, weak sound. Okay, kita tengok gambar rajah dia. Kita guna bateri, maknanya dia guna direct current. Ada switch. Kemudian kita ada soft iron core. Dia dah guna soft iron core dah. Kemudian kita ada soft iron armature. Okay, kemudian kita ada springy steel strip. Kepingan keluli anjal. Kita ada adjustable contact screw. Kita ada contact. Kita ada hammer, kita ada gong. Kita ada solenoid satu lagi kat sini yang tak dilabelkan. Ini kita punya solenoid. Kita punya konduktor tu dalam bentuk solenoid kita panggil. Okey. Apa dia punya cerita lagi? Using appropriate physics concept, explain the use of suitable equipment to design an electric bell which can produce louder sound. Nak menghasilkan bunyi yang lagi kuat. Bunyi yang kuat kerana force-nya besar. Force yang besar kerana elektromagnetnya kuat. So yang cikgu cakap tadi lah. Your answer should include the following aspect. Okay, kita go through satu-satu yang dia bagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek. Bermaksud ada 5 karakteristik dengan 5 justification dah cukup untuk dapat 10 markah. Tapi kalau ada idea lebih, tulislah. Semua at least setiap satu aspek tu kena ceritakan sekurang-kurangnya satu karakteristik dengan satu explanation. So first aspect is the number of turn of the coil. Kena guna lagi banyak lah. Number kita guna perkataan sama ada kita nak guna more ataupun less. So kita nak banyak, more. Kenapa? Supaya dia produce stronger electromagnet. Okay, selesai. Tu. Kita boleh katakan produce greater force. Boleh juga. Greater force. Boleh juga. Greater force. Okay. Okay, yang kedua, dia kata dari segi the size of gong. Okay, gong kita yang mana ni kita punya gong. Gong ni bila diketuk oleh hammer, maka dia akan vibrates. Dan kesan daripada vibration, dia menghasilkan sound. So, bila kita punya gong tu vibrate, apa yang berlaku ialah dekat dalam gong kita ni, adanya molekul-molekul udara yang terperangkap. Trap air kita panggil. Jadi bila gong kita vibrate, maka trap air kita ni pun akan vibrate juga. Jadi kesannya berlakulah pemindahan tenaga yang membawa kita punya sound wave. Dan sound wave yang kita kena tahu, dia adalah longitudinal wave. Dan satu daripada karakteristik longitudinal wave, bila dia nak bergerak, dia mesti kena ada medium. So the longitudinal wave must have a medium to propagate.
Kalau dia tak ada medium, contohnya kalau vacuum, dia tak boleh bergerak. Okay. So kalau lagi banyak udara yang kita boleh trap, kita boleh perangkap, so kesannya vibration yang berlaku kepada particles itu, air molecule itu lagi kuat. Maka kita dapat dengar bunyi yang lagi kuat. Maka macam mana kita nak trapkan air lagi banyak? Maka kita kena gunalah gong yang saiz dia lagi besar. So bila gong lagi besar, dia boleh trap more air dan kesannya dia boleh produce louder sound. Can trap more air. Satu cukup lah. So cikgu bagi tambahan, produce louder sound. Louder sound ni boleh ke tak boleh? Oh, dah ada dalam soalan kan? So bila dah ada dalam soalan, maknanya kita tak boleh repeat balik reason ni. So kita kena cancel. Can trap more air sahaja. Okay. Ataupun kalau kita nak kata stronger vibration, boleh lah. Stronger vibration. Ataupun more vibrations of air molecule. Boleh. More vibration of air molecules. More vibrations of air particle ataupun molekul, ikutlah mana-mana. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, elasticity of springy steel strip. Okey, kita punya springy steel strip ni tujuannya ialah bila dia ditarik, dia nak tolak balik kita punya hammer tu. Jadi bila nak tolak balik tu, kita perlukan satu bahan yang elastik. Jadi elastik, maka kita kena guna spring. Dia panggil springy steel strip. Jadi elasticity dia macam mana? Kita pilih yang less elasticity. Elasticity dia kurang, iaitu easy to attract. Dia punya elasticity tu kurang, maka kesannya dia senang nak ditarik. Kalau lawan kepada less elasticity ni, dia stiff. Stiff ni dia keras, nak tarik susah. Jadi kalau less elasticity, dia lembut. Less elasticity maksudnya dia lembut, soft. Bila dia lembut, senang nak ditarik. Easy to attracted to electromagnet and hit the gong. Mudah untuk ditarik sebab dia lembut. Lawan kepada less elasticity ialah high elasticity, iaitu dia stiff. Bila stiff, dia keras. Keras ni dia susah nak berubah. Okay. Kemudian yang keempat, the shape of the soft iron core. Kita punya soft iron core berbentuk rectangular. So the best shape-nya kita buat double lah, iaitu kita guna U shape. Macam mana U shape? Contohnya macam ni lah. Ni U shape. Ataupun kita guna dalam bentuk C shape. C shape. Susah nak sebut C shape ni kan. C shape. Ni U shape. Cikgu letak sebelah. Kalau C shape, macam huruf C lah. Okay, macam huruf C. Jadi bila kita buat dalam bentuk U shape ataupun C shape ni, kesannya ialah kita boleh lilitkan kita punya coil tu, solenoid tu, pada dua bahagian lengan dia. Ini satu. Okay, lepas tu kita pergi pula belah sini, lilit pula lagi sekali. Dua kali kita lilit. So lagi banyak, maka kesannya lagi banyaklah number of turn yang kita boleh guna. So bila number of turn lagi banyak, magnet kita lagi kuat. Jadi bila dalam bentuk U shape ataupun C shape ni, number of turn kita lagi banyak. So kesannya magnet kita akan jadi lagi kuat. Dan magnet yang kuat, dia menghasilkan force yang lagi besar. High force, greater force, bigger force to attract soft iron armature. More strength of electromagnet. Boleh mana-mana. Jadi kalau tajuk electromagnet ni, kadang-kadang reason dia tu, dia benda yang sama je, repeat benda yang sama je. Sebab tu kalau awak dah biasa jawab soalan kan, bendanya senang je. Bendanya repeat macam sama. Walaupun situasinya berbeza, tapi ceritanya sama. Sebab konsep dia tu je lah. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, the thickness of wire of coil. Ni sama macam tadi lah. Kita kena pilih wire yang resistance dia rendah. Kenapa? Sebab kita nak current yang flow tu lagi besar. So bila current flow lagi besar, elektromagnet kita lagi kuat. So lagi kuat, dia boleh tarik kita punya gong. Maka untuk resistance yang lagi rendah, kena pilih dawai yang lagi
tebal. Ini relationship yang kita dah pernah buat kan, banyak kali buat. Benda tu repeat lagi. Reduce the resistance. Bila wire tebal, resistance, ataupun dia boleh increase the current flows. Dia boleh produce stronger electromagnet. Mana-mana lah. Satu je nak. Kan? Stronger. Tapi kalau kita tak confident jawapan kita yang satu ni betul ke salah, tulislah berapa banyak idea yang awak ada pun. Yang penting jangan ada yang contradiction, bercanggah dengan jawapan yang lain. Itu jadi salah pula. Selagi mana dia tak ada yang contradiction jawapan tu dan tak ada yang repeat, tak ada masalah. Berilah berapa banyak yang awak ada idea pun. Okey, selesai soalan nombor 19. Okey, nombor 19 selesai. Kita pergi kepada nombor 20. Ini soalan trial Kelantan 2009. Diagram 20 shows an AC generator. Okey, apakah dia generator? Generator ni dia terbalik dengan electric motor. Generator is an electrical device that change the mechanical energy to electrical energy. Contoh yang paling mudah ialah dynamo basikal. Okay. Kita nak kayuh basikal waktu malam, lampu nak kena menyala, basikal dia tidak ada bateri, maka dia tidak ada sumber elektrik. Jadi bagaimana kita nak menyalakan lampu? Kita kena ada arus elektrik. Jadi cara dia kita produce induced current. Induce ni maksudnya dia terhasil melalui konsep electromagnetic induction. Jadi cara dia kita kena guna dynamo. Di mana dalam dynamo tu dia ada permanent magnet, dia ada coil. Jadi bila kita kayuh basikal, kesannya kita punya coil tu akan berputar. Bila coil kita berputar, di dalam kita punya magnetic field, kesannya kita punya magnetic field lines akan terpotong, will be cut off. Dan bila magnetic field line kita terpotong, maka kita punya magnetic field change. Dan setiap kali bila ada change of magnetic field, the induce will be produced. Dan bila kita kata induce, ada dua induce yang akan terhasil. Yang pertama induce EMF dan yang kedua induce current. Dan induce current ni lah yang flow kepada kita punya mentol, menyebabkan lampu basikal tu boleh menyala. Lagi laju kita kayuh basikal, so kita punya rotation of coil dekat dalam dynamo tu lagi laju, maka dia punya cutting rate, the rate of cut ataupun magnetic field lines ataupun the rate of change of magnetic field akan jadi lagi tinggi. Dan kesannya kita akan dapat induce yang lagi besar. Maka the magnitude of the induce, sama ada EMF ataupun current, telah diceritakan oleh Faraday. Maka Faraday pun keluarkan satu law, nama dia Faraday's law. Okay, Faraday's law states that the magnitude of the induced EMF and induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic field. Okay, so itu yang kita kena faham lah. Okay, jadi generator ni maknanya dia nak generate electricity lah. Dan bila kita kata electricity, apa yang kita nak ialah current. Current pula ada dua jenis. Satu namanya direct current, satu lagi namanya alternating current. Jadi bermaksud kita ada dua jenis generator. Satu generator yang generate direct current, seperti dynamo basikal tu, dia ialah DC generator. Dan satu lagi adalah generator yang generate alternating current. Ini yang ada dekat dam kita. Dekat dam kita guna yang AC generator sebab kita nak mengubah dia punya nilai voltage. Voltage hanya boleh diubah sekiranya kita ada alternating current. Dan cara kita nak mengubah voltage ialah kita lalukan alternating current ke dalam sebuah transformer. Jadi kalau kita nak increase kita punya voltage, kita masukkan dia dalam step up transformer. Kalau kita nak decreasekan dia punya voltage, kita masukkan dia dalam step down transformer. Okey, itu konsep yang kita kena tahu. So maknanya generator have two types, AC generator and DC generator. Tengok apa jenis current yang kita nak. Okey, dia kata suggest modification
that can be made to increase the output current. Nak dapat current yang lagi besar. Current ni kita panggil induced current lah. Jadi dalam generator dia menggunakan konsep electromagnetic induction. Apa dia electromagnetic induction? Electromagnetic induction is a process to produce induce. Induce apa? Induce EMF and induce current. Macam mana cara dia? From the change of magnetic field by a conductor. Jadi kalau kita nak cerita pasal increase the output current, maksudnya kita nak menceritakan tentang magnitude of induced current. Maka kita kena guna Faraday's law. Faraday's law kata the magnitude of the induced EMF and induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic field. Dan bila kita kaji lagi, kita dapati bahawa ada 4 faktor yang mempengaruhi the rate of change of magnetic field ni. Ataupun ada 4 faktor yang mempengaruhi the magnitude of the induced current. Apa dia? 4. Tadi pun 4, dalam motor pun 4, dalam generator pun 4. Yang pertama adalah dari segi the speed of relative motion. Laju ke slow kita punya motion of the coil tu. Kita kayuh basikal tu laju ke slow? Kalau kita kayuh laju, kesannya induce lagi besar. Rate of change of magnetic field tu tinggi. So yang pertama ialah the speed of relative motion. Relative motion bermaksud mungkin coil yang bergerak dalam magnet, mungkin magnet yang bergerak dalam coil, mungkin dua-dua bergerak bertentangan arah antara satu sama lain. Mana-mana boleh bergerak. Yang penting ada ke tidak the change of magnetic field. Itu yang penting kita nak tahu. Okay, yang pertama. Yang kedua ialah the strength of permanent magnet yang kita guna. Kalau kita guna magnet yang kuat, kita punya magnetic field line tu rapat-rapat. Maka the number of magnetic field lines lagi banyak. Dan bila lagi banyak, bila satu objek bergerak, lagi banyak cutting yang berlaku. So, magnitude dia lagi tinggi. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, sama juga dengan motor, iaitu adakah kita guna SIC, soft and core. So, kalau kita guna SIC, magnetic field kita lagi kuat. Sebab sifat SIC, dia boleh attract the magnetic field lines. Menyebabkan magnetic field line tu jadi rapat-rapat. Dan kesannya bila ada konduktor bergerak, lagi banyak cut off berlaku. Itu yang ketiga. Dan faktor yang keempat ialah dari segi apa? Satu tadi ialah speed of relative motion. Yang kedua ialah the strength of permanent magnet. Yang ketiga SIC. Yang keempat ialah the number of turns of coil. Main benda yang sama je. Faktor saya sama je. Cuma kita tukar. Kalau dalam motor, apa yang kita nak tukar yang membezakan motor dengan generator, dalam motor dia kena ada current. So dia bergantung kepada the magnitude of current untuk kita dapatkan rotation. Tapi dalam generator pula, untuk kita dapatkan rotation, kita kena rotate dulu. Maka dia bergantung pada speed ataupun force yang kita beri untuk kita dapatkan induced current. Kita tukar je lah. Okay. So itu benda yang kita dah kena tahu, kita kena faham. Okay, state and explain the modification based on the following aspect. Aspek yang pertama, strength of magnet, kena guna magnet yang kuat lah, stronger magnet. More number of magnetic field lines, ataupun magnetic field line is closer to each other. And closer to each other boleh juga, mana-mana lah. And idea yang sama. Idea dia menceritakan tentang magnet tu kuat. Yang kedua, the shape. Shape tadi kita dah buat dah, concave ataupun curve. Kenapa dia akan produce radial magnetic field? Magnetic field kita tu akan converge, tertumpu pada satu titik. Yang ketiga, the number of turns of coil. Lagi banyak more turns. Okay, lagi banyak. So, more conductor cutting through the magnetic field. More cutting pun boleh lah. More cutting magnetic field lines. So pun boleh dah. Okay. Yang keempat, diameter of wire. So diameter of wire tengok berulang-ulang benda ni dia datang. Diameter of wire kena besar lah, large, big. Kenapa? Nak resistance yang rendah. Reduce ke less ke small resistance ke, ikutlah mana-mana. Okay. The speed of rotation kena laju lah, high speed. Sebab high speed maka dia punya
rate of change of magnetic field akan jadi tinggi. High rate of change of magnetic field. Okay. So itulah cerita. Benda cerita yang sama je. Nampak? Cerita yang sama. Bila kita dah rajin jawab soalan, keluar soalan macam ni, memang kita bersyukur lah. Sebab kita rasa benda tu macam kita duk main selalu. Kan? Jadi ingat. Senang nak ingat. Jadi kita rasa confident lah nak jawab. Tu yang penting cikgu nak suruh jawab soalan tu. Okey, selesai nombor 20. Kita pergi kepada nombor 21. Ini adalah soalan SPM tahun 2019. Diagram 21 shows the structure of direct current generator. Tadi kita AC ni DC. Okay. So AC generator dengan DC generator, apa beza dia? Beza dia pada structure dia. Structure dia, okay, dalam kita nak membina DC, kita kena guna split ring commutator. Commutator dia kena tengok. Kalau dia split, terpisah, terbelah, maka dia adalah DC. Kalau bulatannya penuh, dia kena 2 biji. Dia panggil slip ring commutator, dia adalah AC. Sama ada dia motor ke, sama ada dia generator ke, cerita dia sama. DC mesti split ring. Kalau AC dia mesti slip ring. DC dia mesti split ring. Macam mana split ring? Macam ni lah. Nampak ni? Dia ni kita panggil split. Dia terpisah kan? Sebelah kiri dengan sebelah kanan tu dia terpisah. Dia terpisah sebelah kiri dengan sebelah kanan. Maka ini kita panggil split. Ni yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tak bersambung. Dia terpisah. Okey. Dia panggil split. Bila split, dia ialah DC. Kalau satu lagi kita ada, iaitu bulatan dia penuh. Bulatan penuh tu dia ialah AC. AC dia, bulatan penuh kita panggil slip. Slip ring commutator. Okay. Okay, so cerita dia lagi. The generator produce a small direct current. Suggest modification that can be made to the structure of the generator. So bila kita baca soalan, kita kena garis lah supaya kita punya otak tu dia fokus. Kita bila kita otak fokus, maka senanglah idea tu nak datang. In diagram 21, so that it can produce high alternating current. Okay, daripada DC nak jadi AC ni, dah lah DC nak tukar jadi AC, lepas tu current tu pula nak kena besar. State and explain the modification based on the characteristic of magnet, of magnet and wire and the type of ring. So magnet, wire, type of ring. Banyak tu. Kita boleh huraikan tu banyak. Okay, yang pertama dari segi strength of magnet. Mana aspek ni kita kena buat sendiri. Okay, dia bagi secara umum je. Maka kita kena guna magnet yang kuat lah, stronger magnet. So kenapa nak stronger magnet? Okay, bila orang kata generator, dia punya konsep dia ialah electromagnetic induction. Dia mesti ada cutting supaya boleh menghasilkan change of magnetic field. So jadi bila kita guna magnet yang kuat, more number of magnetic field lines lah. Macam tadi, sama je jawapan ni, repeat balik. Lepas tu dari segi shape, kita nampak tak kita punya magnet yang dia guna dalam soalan ni, bentuk dia rectangular, segi 4 tepat. So the bestnya bukan rectangular, the bestnya adalah melengkung. Melengkung dalam bentuk macam mana? Concave. Supaya apa? Supaya dia boleh produce radial magnetic field. Okay. Lepas tu number of turns. Number of turn dia kena banyak. Kita tambah sendiri ni. Number of turn banyak supaya boleh berlaku lagi banyak cut off magnetic field lines. Magnetic field line boleh potong lagi banyak. Kita punya magnetic field change lagi tinggi. Diameter of wire kita kena dawai yang tebal, dawai yang besar diameter. Kenapa? Sebab nak resistance yang rendah. Okay. Lepas tu the speed of rotation. Kena pusing dia dengan laju supaya dia boleh produce current yang lagi besar. Maka high rate of change of magnetic field, ataupun high rate of cut of magnetic field lines. Bila cutting dia mesti ada field lines lah.
magnetic field lines. Magnetic field line ni samalah juga dengan bila kita guna field lines. Boleh juga kita tukar dengan flux. Sama maksud dia. Field lines ataupun flux tu sama. Nak guna magnetic field lines boleh, nak guna magnetic flux pun boleh. Okey, lepas tu dia punya ring, dia suruh kita tukar ring kepada slip ring. Yang dia bagi tu split. Dalam gambar ni ialah split. Terpisah. Ni ialah split. Allah. Dalam gambar ni ialah split. Split ring. Jadi kalau split ring dia ialah direct current. Jadi untuk kita produce alternating current, dia kena slip ring commutator. Direction of current flows through the position of coil is changing. Itu yang menyebabkan dia produce alternating current. Reverse the direction of current through the coil for every half rotation. Fungsi commutator tak kira dah dia split ke, dia slip ke, ialah untuk dia reverse the direction of current flows through the position of coil for every half rotation. Yang ni awak boleh tengok dalam buku ni, sebenarnya ada dalam buku ni. Fungsi commutator. Commutator, apa fungsi dia? Tak kira lah dia tu split ke, dia tu slip ke, fungsi dia sama. Iaitu reverse ataupun change the direction of current flows cikgu angkat sikit nanti dia duduk belah lain. Current flows through the position of coil for every half rotation. Jadi kalau awak ingat balik dalam nota cikgu, kan kita punya coil tu, kan cikgu ada buat coil tu macam mana. Okay, ni coil. Dia kena lukis gambar ni bagi sengit sikit sebab dia 3D. Okay, ini kita punya coil. Position of the coil tu yang mana? Position of the coil tu yang ni. A, B, C, D. Jadi bila half rotation, kedudukan tu jadi terbalik lah. AB akan duduk belah kanan, CD akan duduk belah kiri. Okay, maka dari segi direction of current flow nanti dia akan jadi mula-mula ABCD. Bila dia terbalik, dia jadi DCBA. ABCD dengan DCBA tu kan terbalik. Tu dia panggil reverse tu. Okay. Okay, selesai nombor 21. Kita pergi kepada soalan nombor 22. Diagram 22 shows a cross section of a moving coil microphone. Ini microphone. Kena bacalah, ni ada yang cikgu suruh baca sendiri. Jadi kena bacalah sebab benda ni ditanya dalam soalan. Okay. A microphone converts one form of energy into another. Microphone ni kita nak bercakap. Kita bercakap menghasilkan sound wave. Maka sound wave yang kita bercakap tadi, depan mikrofon, kesannya akan berlakulah vibration of diaphragm dekat dalam mikrofon tu. Dalam mikrofon tu dia ada satu diaphragm. Diaphragm yang mana ni wire ni wire ni kita panggil diaphragm. Wire yang sangat halus. Ada pergerakan angin sikit dia akan vibrate. Dia vibrate dekat dalam magnet. Maka kesannya daripada suara yang kita bercakap tadi, bila berlakunya vibration dekat kita punya dalam mikrofon tu, dia akan convert suara kita kepada, dia akan induce. Dia akan induce bila berlakunya vibration dekat dalam kita punya mikrofon. Kita punya diaphragm tu dawai. Dawai tu dia bergerak dalam magnetic field. Maka berlakulah induction. Dan induction tu dia menghasilkan electricity. Dia menghasilkan electric signal kita panggil.
Jadi kesannya mikrofon kita tu dia menukarkan daripada suara kita, sound wave, kepada electric signal. Tu maksud one form of energy into another. Energy dalam bentuk sound wave kepada energy dalam bentuk electricity, electrical energy. Okay. When the diaphragm move in response to sound, diaphragm dia ada diaphragm. Ini kita punya diaphragm. Okay. When the diaphragm move in response to sound, the attached coil move. Jadi diaphragm tu pula bersambung dengan coil. Ni coil. Okay, ni coil. Maka dia akan tolak coil kita tu masuk keluar mengikut suara kita lah. Sebab suara kita tu dia ada energy. Dia akan menggerakkan kita punya diaphragm. Diaphragm sangat halus, sangat mudah bergerak, very sensitive. In the magnetic field and generate, dia pun generate lah very small current. Induce ni berlakunya induction lah. Sebab bila coil tu bergerak, dia bergerak dalam kita punya magnet. Jadi kesannya adalah berlakunya cut off magnetic flux yang menyebabkan magnetic field change, dan dia akan produce induce lah. Induce EMF dan induce current. Using an appropriate concept in physics, suggest and explain suitable modification. So dalam soalan exam dia tak ada bol-bol macam cikgu buat Ini dalam buku cikgu je bol ni. Dalam exam awak kena garis. Apa maklumat yang dia bagi tu kena garis. Apa maklumat yang dia tanya kena garis. Ways to enable the microphone to detect sound effectively and generate bigger current. Maknanya dia very sensitive lah ni. Based on the following aspect. Thickness of the diaphragm. Jadi kita kena diaphragm kita, cakap dia kena dawai yang sangat nipis, yang sangat halus, very thin, easy to vibrate. Ataupun kita kata lebih ringan, lighter. Lighter pun boleh juga. Yang kedua, strength of material of diaphragm. Mestilah bahan yang kuat. Walaupun dia nipis tapi dia kuat, maksudnya dia tidak mudah nak putus, not easy to break ataupun prevent from breaks. Number of turn of coil, nak menghasilkan induction yang besar, yang kuat, number of turn dia kena banyak. Benda yang sama repeat. Increase the rate of cutting of the magnetic flux boleh, magnetic field lines boleh. Samalah maksud dia. Kita akan increase the rate ataupun high rate of change of magnetic flux, magnetic field, ataupun high rate of cut of magnetic flux boleh juga. Diameter of wire of coil, diameter macam biasalah, nak kena dawai yang tebal. Reduce resistance, resistance dia lebih rendah ataupun less resistance lah, supaya currentnya lagi besar. Last kali ialah strength of magnet. Macam biasalah, benda yang sama je. Magnet mesti magnet kuat, more number of magnetic field lines. Magnetic field line is closer to each other. Boleh mana-mana. Okay. So 22 selesai. Ni nombor 2 ni soalan SBP 08, MRSM 2010, Kelantan 2011. Sebab tu cikgu kata soalan ni, sebab tu cikgu suka ambil soalan lama-lama. Sebab bila soalan lama dia akan repeat balik. Biasanya dalam 8 tahun dia akan pusing balik soalan tu. Pusing balik. Jadi kalau ada rezeki kita, insya-Allah lah keluar balik soalan tu, kita dah jawab, alhamdulillah. Kita dah ada idea at least. Okay, nombor 23. Ini adalah soalan Selangor 2008. Diagram 23 shows a model of step down transformer. So dalam kepala transformer ni apa dia? Transformer is an electrical device that can increase or decrease the potential difference of an alternating current. Mesti sebut alternating current. Kalau guna direct current, dia tak akan mengubah nilai voltage tu. Connected to 240 volt AC supply. Sebab dia sebut dah AC supply kat situ. 240 AC supply. Modification has to be made. Kena buat modification lagi on the transformer so that it can be used as an efficient 6 volt DC. Maknanya daripada 240 nak jadikan dia 6 volt. Maka kena guna step down lah. Betul lah tu step down tu. Tapi daripada AC nak tukar jadi DC pula.
handphone charger nak buat. Okey. Ni kena guna pula konsep electricity, konsep elektromagnet dan konsep elektronik pun kena guna. Sebab nak tukar AC kepada DC. Nak guna apa? Kena guna diode. Sebab apa? Sebab diode ni dia punya fungsi dia adalah bertindak sebagai rectifier. Act as a rectifier. Apa dia rectifier? Rectifier is an electronic component that change alternating current to direct current. Melalui forward bias, reverse bias. Tu kena ingat konsep tu lah. Okey, kita tengok gambar ajar kita. Kita ada alternating current 240. So ini kita punya bahagian input. Yang ada power supply dia adalah input. Input pun orang panggil, primer pun orang panggil primary. Maka bahagian yang kedua yang kita sambung kepada sebarang alat elektrik. Contohnya bulb. Bulb adalah satu alat elektrik. Maka dia adalah bahagian yang kedua yang kita panggil output. Ataupun secondary. Okey. So kita guna soft iron core. Okey. Suggest the modification that can be made so that transformer can produce 6 volt voltage output. Okey, so macam nak produce 6 volt, satu kita kena guna step down transformer lah. Sebab kita nak reduce dia punya voltage. Lepas tu nak kena buat calculation. 240 nak jadi 6 volt, maka berapa ratio number of turn yang kita kena ada. Jadi ratio number of turn NS over NP samalah dengan VS over VP. Okay? Sebab voltage dengan number of turn ni dia berkadar terus. Jadi 240 bahagi dengan so ini NP over NS ni. Kita balik NP kepada NS. NP kepada NS. Sebab dia kata 240 tu ialah VP kepada VS. Jadi dia punya number of turn dia, ratio dia ialah 41, decrease. Supaya kita dapat turunkan dia punya voltage cukup kepada voltage yang kita nak 6 volt. Okey, lepas tu kita nak produce direct current. Direct current kena guna diode. Dia akan tukarkan AC jadi DC ataupun kita katakan act as rectifier boleh juga. Lepas tu kita nak dapatkan current yang steady current ataupun istilah lain kita panggil smooth current. Smooth ataupun constant current kita kena guna capacitor. Current kita dia dah jadi direct current dah, tapi dia punya magnitude dia always changes. Kan? Diode dia punya graph kita naik turun. Dia tak constant current dia, tapi dia dah jadi direct current. Jadi supaya current kita tu constant, kena guna capacitor sebab dia nak smooth di output current. Smooth current ni kita panggil steady current. Lepas tu kita nak steady current dah tadi, guna capacitor. Okey. Lepas tu nak high efficiency. Ni efficiency ni kalau merujuk kepada transformer, kita ada 4 faktor yang mempengaruhi efficiency of transformer. Sebab apa? Sebab dalam transformer akan berlakunya energy loss. So ada 4 cara bagaimana energy loss tu boleh berlaku, dan ada 4 cara bagaimana kita nak mengatasi masalah kehilangan tenaga. Maka kita boleh increase balik kita punya efficiency. So apa dia 4 faktor yang menyebabkan berlakunya kehilangan tenaga dalam transformer? Faktor pertama ialah resistance of the coil wire. Sebab kita guna coil dekat primary, kita guna coil dekat secondary. Coil tu adalah conductor. So bila conductor mesti ada resistance. So bila ada resistance, bila ada current flow, dia mesti jadi panas. So dia produce heat. So adalah energy yang hilang. So untuk kita reduce boleh, nak mengatasi 100% tak boleh. Boleh dikurangkan. So untuk kita reduce the energy loss through the resistance of the coil wire, kita gunalah dawai yang tebal. Sebab dawai yang tebal resistannya lagi rendah. Okay, kita guna dawai yang tebal. Ada tak? High efficiency, dawai tebal, dia punya resistance dia akan jadi rendah. Okay, itu faktor pertama. Faktor yang kedua ialah dari segi nak memindahkan tenaga daripada primary ke secondary.
So, macam mana kita pindahkan daripada primary ke secondary? Kita guna iron core. So, the best iron core yang kita boleh guna ialah soft iron core. Kita guna soft iron core. Kenapa? Sebab soft iron core ni dalam transformer fungsi dia tak sama dengan dalam generator dan dalam motor. Dalam generator dan motor, fungsi transformer ialah increase the strength of magnetic field because it can attract the magnetic field line. Tapi dalam transformer, sifat bagi soft iron core, kita akan guna sifat yang kedua, iaitu dia mudah dimagnetkan dan juga mudah dinyah magnetkan. Macam mana orang dapat ni? Dia daripada eksperimen lah. Easy to magnetize and easy to demagnetize. Itu sifat kedua SIC. Dan kita guna sifat ni bila kita menceritakan efficiency of transformer. Okay. Lepas tu, kita punya soft end core tadi, kita nak guna dia dalam bentuk macam mana? Kita kena guna yang dalam bentuk laminated, berlapis-lapis. Sebab bila kita buat dia berlapis-lapis, dia jadi tebal. Maka bila tebal, resistance dia rendah. Okay. Laminated ni kesannya kita boleh reducekan heat loss due to eddy current. Kesan berlamina ni dia menyebabkan terasanya eddy current. So bila kita buat dalam bentuk berlamina, kita boleh reduce the eddy current, maka dia kuranglah panas. So energy loss pun dapat dikurangkan. Dan faktor yang keempat menyebabkan berlakunya energy loss ialah melalui gegelung yang dililitkan pada secondary dengan primary itu tidak dipaut, tidak duduk sekali. Maka ada magnetic field lines yang akan hilang, tak sampai kepada secondary. Magnetic field line dekat primary tak sampai dekat secondary. Jadi cara nak mengatasi dia, kita lilitkan kita punya secondary di atas daripada primary. Maksudnya primary duduk kat tengah dalam, secondary duduk kat belah luar. Jadi semua magnetic field yang terhasil daripada primary akan berada di dalam secondary. So tidak ada kebocoran berlaku. Kita panggil leakage of magnetic flux. Leakage of magnetic flux sebab primary belah kiri, secondary belah kanan. Itu yang menyebabkan adanya leakage. Jadi cara nak mengatasi dia, kita letak dia di tengah-tengah. Kita lilit primary dulu, kemudian baru kita lilit yang secondary. So wound secondary coil on top of primary coil. Secondary duduk on top di belah luar. Maka kita dapat prevent the leakage of magnetic flux. Jadi bila kita dapat prevent the leakage, so kita punya energy loss pun dapat dikurangkan. Okay. So kalau tengok sini kita berapa kita jawab ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin kita bagi. 8 kali 2 dah 16 poin kita dapat. Tapi maksimum dapat 10. Walaupun dia bagi tadi 3 aspek je, tapi kita boleh pecahkan jadi 16 poin. Okey, 23 selesai. Kita pergi pada soalan nombor 24. SBP 2012. Diagram 24 shows a simple transformer. Transformer lagi. Which is not efficient. Ada problem kat sini. Not efficient. Okay. So kita punya nampak ada bekalan kuasa, maka dia adalah input. Input mesti ada bekalan kuasa, maka dia adalah primary. Bahagian yang kedua yang ada alat elektrik, dia adalah output. Tu cara nak kenal je. Dan output adalah secondary. So kita guna steel core. Tak boleh lah, sebab dalam transformer dah boleh guna steel. Dia guna SIC, soft iron core. Okay, soalan dia kata, using appropriate physics concept, explain how you would modify the transformer in diagram 24 to increase its efficiency. Efficiency yang tadi lah, 4 faktor tadi. Your answer should include the following aspect. The type N. So bila ada N tu kita pecah dua. Type 1, characteristic of coil wire 1. Okay. Type of coil wire, kita kena pilih coil wire yang resistance dia rendah. Kenapa? Sebab bila rendah, dia boleh reduce energy loss, dia boleh reduce heat. So yang kedua, characteristic of coil wire, wire kita kena tebal. Kenapa tebal? Less resistant. Jadi jangan repeat ayat yang sama sudah. Sebab tu cikgu bagi dua tadi, reduce heat pun boleh guna balik. So kongsi-kongsilah dia punya ayat tu lah. Jangan repeat ayat sama, idea yang sama tak apa.
Okay, yang ketiga, the type N. So ada type at the end, kita kira dua. Type of core, kita guna soft iron core. Kenapa? Soft iron core ni dalam transformer. Tak boleh dalam transformer guna can increase the strength of magnetic field. Salah. Tak boleh guna easy to magnetize, easy to demagnetize dalam generator, dalam motor. Salah. Sebab itu orang panggil tak kena pada tempatnya. Walaupun itu memang sifat SIC, tapi tak kena reason tu pada tempatnya. So untuk transformer kita guna SIC sebab dia mudah dimagnetkan dan mudah dinyamagnetkan. Easy to magnetize and easy to demagnetize. Okay. And easy to demagnetize. Okay. The characteristic of the core, okay, kita kena guna yang laminated sebab kita nak reduce the eddy current. Kita nak reduce eddy current. Okay, lepas tu arrangement of primary and secondary coil yang kita lilit tadi lah. Kita kena lilit primary dulu, kemudian kita lilit secondary di luar daripada primary, on top of. Dia panggil on top of. The secondary coil is wound on top of primary coil, prevent the leakage of the magnetic field. Tidak ada berlaku kebocoran magnetic field. Ini SBP tahun 2012. Okay, so berapa kita jawab? 1, 2, 3, 4, 5 modification dengan 5 reason yang betul. Tak ada masalah, dapat 10 markah. Sebenarnya ada 5 aspek walaupun nampak macam 3 sebab dia ada N. Bila ada N dia pecah 2 lah. Okay, kita pergi pada next question. Nombor 25, soalan trial Kedah 2013. Diagram 25 shows a dynamo that used in bicycle. Ini rupa dynamo ni. Yang mana dia adalah generator yang kecil. Okay, kita ada wheel grip yang kita akan sentuhkan dia pada tayar. Kita ada rotating permanent magnet. Okay, so dalam dynamo ni yang bergerak ialah magnet, bukan coil. Kita ada core, kemudian kita ada coil. Coil ni tak bergerak. Dia tu yang dikata speed of relative motion. Mungkin konduktor bergerak, mungkin magnet yang bergerak. Metal case, ni dia punya apa? Dia punya body dia lah, metal. Based on diagram 25 and using appropriate concept of physics, you are required to give some suggestion. Ni suggestion pula. To design a dynamo that can produce a bigger induced current. Induced current 4 faktor lah yang Faraday's law tu. Explain the suggestion based on the following aspect. Type of core, soft iron core. Kenapa? Ini balik pada generator ni, jangan guna pula easy to magnetize and easy to demagnetize. Itu hanya untuk transformer je. Increase the strength of magnetic field. Okay. Ini reason yang kita guna untuk generator ataupun untuk electric motor. Thickness of coil wire, kena guna wire yang tebal. Reduce the resistance. Strength of magnet, kena guna magnet yang kuat. Magnetic field line dia rapat-rapat, lebih banyak magnetic field lines, more magnetic field lines produce. Diameter of the wheel grip. Diameter wheel grip ni yang bersentuh dengan tayar basikal ni, nak yang besar ke nak yang kecil? Okay, kita pilih yang kecil. Sebab bila lagi kecil, dia punya pusingan tu lagi laju lah. Magnet rotate faster. Kalau besar tu pusingan dia slow. Macam tayar basikal kan, kalau besar pusingan dia lebih perlahan. Tapi dia boleh pergi jauh. Yang kecil dia pusing laju. Yang kita naknya pusingan laju. To increase the rate of cutting of magnetic flux. Last kali, number of turns of coil, mestilah number of turn yang lagi banyak. More turns. Cut more magnetic flux or magnetic field lines. Jadi kalau ada yang repeat, cari ayat lain. So selesai nombor 25. 26, Terengganu 2013. Diagram 26 shows a simple moving coil ammeter which is less sensitive. Ada masalah tak sensitif? Using appropriate physics concept, explain the use of suitable equipment to design a moving coil ammeter. Ammeter yang kita guna untuk measure current kan, which is more sensitive and give the reading more accurate. Sensitif satu hal, accurate satu hal. Your answer should include the following aspect: the number of turn of coil,
So kena ada banyak, more boleh, many boleh. So bila lagi banyak number of turns, dia bekerja pada konsep elektromagnet bukan induction. Increase the strength of magnetic field. Yang kedua, the material of the core, soft iron lah. Kenapa? To concentrate the magnetic field lines ataupun increase the strength of magnetic field. Can attract the magnetic field lines. Attract magnetic field line boleh juga kan. Magnetic field line stronger. Closer boleh mana-mana ni, closer. The shape of magnet, kita tengok magnet kita rectangular, kita tak nak rectangular, kita nak curve ataupun kita nak dalam bentuk concave. Produce radial magnetic field. Macam ni dia bagi aspek, kita follow je lah. The stiffness of spring. Yang keras ke yang lembut? Yang lembut. Jadi kalau dari segi stiffness, kena yang lembut, makna lower stiffness. Ataupun dia panggil less stiffness. The pointer easy to deflect. Menyebabkan bila dia senang nak terpesong, dia lebih sensitif lah. The additional component to give accurate reading. Jadi kalau awak ingat, ammeter, voltmeter yang kita guna dalam amal, dia ada cermin dekat dalam tu kan. Ada mirror kat dalam tu, yang mana untuk kita pastikan bila kita buat bacaan tidak ada bayang bagi pointer tu. Kita tak nampak bayang pointer dalam cermin. Bermaksud bayang pointer dengan pointer tu, jarum dia bertindih. Bila kita tengok, kita tak nampak bayang pointer dalam cermin, bermaksud kita punya kedudukan mata tu segaris. Mata kita, pointer dengan bayang dalam cermin tu segaris. Maka tidak ada parallax error pada masa tu. Maka kita punya bacaan tu akan jadi tepat lah. And avoid parallax error. To correct the zero error. So 5 aspek, 5 modification, 5 justification. So 10 markah. Okay, itu last soalan electromagnetism. Okay, jadi awak boleh tengok balik video cikgu. Kalau tak faham, boleh repeat balik video cikgu. Cikgu nak berhenti sini. Okay, the next day, esok kita akan sambung dengan 2 lagi topik, iaitu nuclear physics, electronics dan nuclear physics. Okay, untuk hari ni kita hanya berhenti sampai electromagnetism. Banyak dah soalan tu, tapi soalannya walaupun banyak, jawapannya berulang-ulang benda yang sama. Jadi awak boleh tengok balik apa yang video cikgu ni. Kalau ada mana-mana tak faham, boleh repeat, boleh tanya kawan-kawan, boleh PM kat cikgu. InsyaAllah cikgu jawab. So itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.